Nabi Daud seperti perbuat durung, yakni baju rantai, dan faham cakap burung, reti kalau burung cakap, dan binatang. Dia ajar pula kepada Nabi Sulaiman boleh faham cakap binatang. Walau la dafullahi nasa ba'dahum bi ba'dil la fadasatil ard. Dan jika tidak menolakkan Allah Ta'ala akan manusia setengah mereka itu dengan membunuh, setengah nescaya binasa bumi. Maksudnya, apabila ada berlakunya satu kumpulan manusia melakukan kerosakan di muka bumi, maka Allah akan membangkitkan satu kumpulan yang lain untuk menolak kezaliman tersebut. Pertumbungan antara yang zalim dan yang menolak kezaliman inilah dikatakan peperangan. Jadi bila tidak ada peperangan, nescaya akan binasa bumi ini. Dia mesti ada peperangan. Satu pada pihak yang melakukan kerosakan, membunuh dan sebagainya. Satu lagi yang menolak pembunuhan. Mesti dengan peperangan, bukan dengan damai. Sebab itulah daripada dulu lagi peperangan ini dia mesti ada. Sebab tu jangan kita kata benda perang sokmo ni. Kita kena faham dulu. Tengok apa tujuan peperangan. Kalau perang berebut harta boleh kita kata. Tetapi takut perang yang telah disyariatkan oleh Allah, perang yang diperintahkan oleh Allah, seperti perang di Palestin menentang Yahudi, itu wajib. Kalau tak perang maka dibunuh habis orang Islam. Mesti ada peperangan. Dengan peperangan inilah dapat menyelamatkan manusia, iaitu menyekat daripada kebinasaan yang dilakukan oleh satu kumpulan. Ada peperangan yang tidak diharuskan oleh agama, bukan kerana mempertahankan tanah air, bukan kerana mempertahankan agama dan akidah, tapi peperangan berebut harta benda dunia. Kalau peperangan mempertahankan akidah bumi umat Islam daripada pencerobohan orang kafir, peperangan inilah yang disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai satu tuntutan yang wajib. Walakin Allah zu fadlin 'alal alamin, dan tetapi Allah Ta'ala itu Tuhan yang mempunyai pemberian nikmat atas sekalian alam dengan tiada hisab. Allah ni yang mengatur kadar mana orang ni dapat nikmat, banyak hak ni sikit, hak ni banyak. Dialah, di tangan dialah yang menentukan segala-galanya. Atas kita ni ikhtiar saja. Jadi dalam cerita ini diberi nikmat, iaitu dua nikmat yang besar kepada Nabi Daud. Yang pertamanya nubuah, kenabian. Yang keduanya kerajaan, boleh memerintah. Nabi lagi pula memerintah menjadi raja. Jadi agama ini memang berkait dengan segala perkara. Jadi di antara pemimpin politik pada zaman dahulu, para nabinya ialah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Bermula ini segala ayat daripada alam tara ilal ladzina kharaju hingga walaula dafullahi nasa, itu segala ayat Allah Ta'ala kami baca akan di ayat atas engkau ya Muhammad dengan sebenar. Wa innaka laminal mursalin, dan bahawasanya engkau itu ya Muhammad sungguhnya daripada jumlah orang yang jadi rasul. Ini ayat menolak bagi kata kufur. Lasta mursala, tiada engkau rasul. Baik, jadi ayat-ayat yang lepas semuanya menceritakan tentang kebenaran agama Allah yang sebenar, dibacakan kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan pada para sahabat, maka para sahabat pun menyampaikan kepada orang yang selepas. Kita dapat ayat-ayat Al-Quran sekarang dengan jalan yang cukup mudah. Ceritanya berbagai-bagai telah pun tersimpan di dalam suhuf 30 juzuk, tersusun daripada awal sampai ke akhir dengan huruf-huruf yang comel, dengan ada titik, ada baris. Cuma tunggu masa saja bagi kita nak mendalami Al-Quran. Zaman sahabat itu ditulis di tulang-tulang. Ingat ni, ingat dua ayat ni, ingat dua surah. Tak ada Quran sutir 30 juzuk gini. Tak usah kata jual, tulis pun tak ada. Cukup payahlah zaman sahabat itu. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dihimpunkan Al-Quran. Sampai Sayyidina Uthman barulah lengkap perhimpunan. Maka namalah Mushaf Uthmaniyah. Orang ni tengok sikit
Orang ni nak dengar satu surah dia tak ingat. Orang yang ingat surah ni duduk kapung tu pergi ramai-ramai nak dengar surah tu. Nah, kita bercokah 30 juzuk. Ada pula orang ngajar tak mau dengar juga. Hebat orang akhir zaman. Tolong hurai pula zaman Nabi, zaman sahabat tak ada tafsir. Sahabat-sahabat yang tak pandai tafsir pergi dengar sahabat hak ingat tafsiran daripada Nabi. Kita keliling rumah tafsir dak pergi patan berdegang. Nah, ini boleh pilih orang ngajar hadis ada, ngajar tafsir ada, fiqh ada, tasawuf ada, bahasa Arab ada, boleh pilih. Nak jadi guna-guna boleh belaka. Nak ilmu dia dalam bidang Islam. Nak cukup mudah. Dalam TV ada, internet ada, CD ada, kaset ada. Tak pandai juga. Nak banyak sangat nikmat jadi malas layang lah pula. Nak jadi daerah. Kalau orang susah, kalau beli satu barang, dijaga molek barang tu, dah barang orang susah. Nak boleh basikal kat sebuah hak bagi buat tak kati basikal. Payah nak boleh ni. Orang biti banyak buat tanah je. Tak ada hal pasal apa? Pasal mudah. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau itu ya Muhammad sungguh daripada jumlah orang yang jadi rasul. Ini ayat mana? Ayat yang selepas ini menolak bagi kata kufur. Lasta mursala, tiada engkau rasul. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-253, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu ma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Maksudnya demikianlah segala rasul-rasul yang kami lebihkan akan sebahagian mereka itu atas sebahagian. Sebahagian daripada rasul itu kami berkata-kata akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat sebahagian yang lain pula darjat-darjat yang lebih. Dan kami telah utus, kami berikan kepada Nabi Isa anak Maryam akan keterangan yang jelas, iaitulah Alkitab Injil dan beberapa mukjizat, dan kami kuatkan dia dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jikalau Allah menghendaki, nescaya tidaklah akan berlaku perselisihan atau peperangan orang-orang yang datang selepas daripada mereka itu. Kemudian daripada datang keterangan yang benar, dan tetapinya manusia itu berselisihan walaupun telah datang kebenaran. Sebahagian daripada mereka itu beriman dan sebahagian lagi kufur. Jikalau Allah menghendaki, nescaya tidak akan berbunuh-bunuhan, dan tetapi Allah itu sesungguhnya akan berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya demikian segala rasul yang telah ditunjukkan di dalam ayat yang lepas, sebagaimana wa innaka laminal mursalin, engkau juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolong di kalangan para rasul, iaitulah menunjukkan atas martabat kesempurnaan. Jadi Nabi lah yang paling sempurna daripada segala-segala rasul yang telah lepas. Dan Allah ada melebihkan sebahagian rasul atas sebahagian yang lain dengan ketentuan yang tertentu. Jadi semua rasul-rasul ini adalah utusan Allah yang telah diturunkan wahyu kepada mereka untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Di dalam jumlah segala rasul ni, Allah lebihkan sebahagian atas sebahagian pula. Ada yang lebih daripada hak ni lebih bagi yang ni pula dari kalangan